Ya. Jumpa lagi Sama-sama lu. Okay. Semoga selamat dalam perjalanan dan pertama kali berjumpa dengan Duk ni. Selamat. Azwan ke mana sekarang? Ada, dia betulkan di tempat lain. Tempat lain doktor. Tapi insya-Allah tapi dirindu juga dengan tim angkasa insya-Allah. Jumpa lagi doktor. Assalamualaikum. Okey, jumpa lagi. Terima kasih. Sama-sama. Itu dia perkongsian kita untuk Mesra Angkasa episod keempat musim ke-7 kita kali ini. Untuk menutup Terawana Pagi kita untuk hari ini edisi hari Khamis. Kita jumpa lagi esok untuk hari Jumaat pula. Apa agaknya perkongsian kita, jumpa lagi esok, okey? Dan Yati akan bertugas meneruskan tugasan aspirasi 10-1 sebentar lagi. Jumpa esok, sehingga itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bual bicara mesra koperasi itu tadi telah dibawakan eksklusif untuk anda oleh Angkatan Koperasi Kebahasaan Malaysia Berhad Angkasa. Layari www.angkasa.co.op atau hubungi bahagian komunikasi korporat Angkasa di talian 03-7800-7800 untuk maklumat lanjut. Baru tahu senang rupanya nak tambah saham, Nasir. Aku pun nak senang juga. Tambah saham macam mana tu? Skim Infak Lil Wakaf Angkasa untuk saham akhirat. InsyaAllah ganjaran pahala berganda. Oh, dah lama berwakaf melalui skim Infak Lil Wakaf Angkasa. Bayar tunai, online atau potong gaji. RM1 pun boleh, asalkan ikhlas. Jom kita tambah saham lagi. Saham wakaf nilainya kecil, ganjaran besar dan manfaat berpanjangan. InsyaAllah. Hubungi Skim Infak Lil Wakaf Angkasa 03-78846767, WhatsApp 012-602-9655 atau layari www.angkasa.co.op. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya diikim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Anak veteran tentera berpeluang melanjutkan pelajaran di Universiti Tun Abdul Razak, UniRazak secara percuma untuk tempoh setahun dengan kos pengajian ditanggung oleh universiti berkenaan. Sehubungan itu jelas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, program tersebut akan melibatkan sejumlah 2,500 anak veteran tentera bagi tempoh 5 tahun dengan perbelanjaan untuk seorang pelajar dijangka RM12,500 bagi tempoh setahun sebelum pelajar terlibat boleh memilih sama ada mahu kekal di universiti tersebut atau melanjutkan pelajaran ke universiti lain. Di samping itu, menurut Datuk Seri Ismail Sabri, pihak kerajaan juga secara dasarnya bersetuju untuk memberi bantuan sebanyak RM500 untuk mereka yang menjaga pasangan yang terlantar sama ada isteri atau suami, iaitu inisiatif yang dirundingkan semasa beliau menjadi Menteri Kanan Pertahanan. Kerajaan Kedah masih menunggu laporan dan hasil siasatan daripada pelbagai jabatan teknikal berkaitan berhubung kejadian banjir dan fenomena kepala air yang berlaku di beberapa kawasan di daerah Baling Kedah pada 4 Julai lepas. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Noor berkata pihaknya tidak menetapkan sebarang tempoh bagi jabatan-jabatan itu mengemukakan dapatan siasatan mereka walaupun terdapat desakan supaya punca kejadian itu diumumkan segera. Beliau memberitahu perkara itu kepada pihak media selepas melancarkan inisiatif Kulim Smart Parking di Alor-Star Kedah. Datuk Seri Muhammad Sanusi turut berkata jabatan teknikal yang berkaitan termasuklah Jabatan Mineral dan Geosains, Jabatan Perhutanan, Jabatan Perairan dan Saliran serta Jabatan Alam Sekitar mempunyai kepakaran dan kemampuan bagi menyiasat kejadian terbabit. Akhir sekali, rakyat Malaysia yang tinggal di Sri Lanka dinasihatkan kekal berada di rumah selepas pihak kerajaan mengenakan perintah berkurung. Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Sri Lanka meminta mereka untuk berada di rumah selepas pihak media tempatan melaporkan bahawa penunjuk perasaan sedang berharap menuju ke pejabat Perdana Menteri meskipun perintah berkurung dilaksanakan. Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe mengenakan perintah berkurung di wilayah barat dan darurat di negara terbabit. Ia berikutan, Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa dilapor meninggalkan negara itu dengan menaiki pesawat tentera. Menurut media Sri Lanka, beliau melarikan diri ke Maldives sebelum meneruskan perjalanan beliau ke negara lain. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya akan disampaikan pada pukul 12 tengah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama
Kapsul Masa. Pada 24 Jun dalam tahun 2014, Konvensyen Pemerkasaan Ummah Peringkat Kebangsaan 2014 telah dirasmikan oleh Yang Berbahagia Datuk Haji Othman bin Mustafa, Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, bertempat di Kompleks Tabung Haji Kelana Jaya, Selangor. Konvensyen yang berlangsung selama 2 hari ini merupakan anjuran Majlis Agama Islam Selangor MAIS dengan kerjasama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Ia bertujuan untuk meningkatkan lagi kesedaran masyarakat mengenai isu-isu semasa berkaitan keluarga, sosial dan komuniti Islam di samping memperkasakan kerjasama strategik di antara agensi secara menyeluruh dan berkesan. Ia dihadiri seramai 250 orang peserta. Sebanyak 15 kertas kerja dibentangkan sepanjang konvensyen diadakan. Pada majlis yang sama turut diadakan majlis perasmian dan pelancaran manual sosial yang disempurnakan oleh Datuk Haji Othman bin Mustafa dan pelancaran logo dan tagline ARICOP yang disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Seti Haji Muhammad Azib bin Muhammad Isar, pengerusi MAIS. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Hello, JKM. Saya Fizan, boleh saya bantu? Sebenarnya macam ni. Okey, macam ni Puan. Pihak JKM ada menyediakan program PDK iaitu pemulihan dalam komuniti yang diuruskan oleh NGO. Jadi program ni khususnya adalah untuk OKU. Termasuklah Down syndrome, ada juga masalah penglihatan. Terutamanya dari segi pemulihan. Apa lagi program-program yang disediakan dekat PDK tu? Semasa di PDK ni, pelatih biasanya akan mengikuti latihan pengurusan diri, mengira, melukis, terapi muzik, sukan dan juga rekreasi. Sekiranya anak puan ni menghadiri sesi pemulihan sekurang-kurangnya 8 hari dalam sebulan, beliau layak untuk menerima elang bulanan. Ya ke? Alhamdulillah. Sekiranya puan berminat, puan boleh menghubungi terus PDK berhampiran tempat puan lah, atau menghubungi Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah. Selain itu, sekiranya puan memerlukan maklumat lanjut berhubung perkhidmatan JKM, puan boleh melayari laman sesawang berikutlah: www.jkm.gov.my. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta ya الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال
وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, waktu ini saya Nur Hayati Paradi kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian Aspirasi 10.1 edisi Khamis dah pun pukul 10.10 pagi untuk perkongsian kita pada tanggal 14 Julai 2022 bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1443 Hijrah. Alhamdulillah. Semoga sentiasa dalam keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala untuk semua sahabat pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan bersama-sama kita ikuti perkongsian berita IKIM jam 10 pagi sebagai pembuka tirai perkongsian Aspirasi 10.1 dan juga telah bersama dengan rakan-rakan Warna Pagi sebentar tadi 4 jam bersama dengan Luqman dan juga Sufian. Jadi terima kasih pada mereka berdua, juga penerbit mereka Puan Hajah Mazlina Ismail. Alhamdulillah, untuk perkongsian kita pada hari ini kita bakal teruskan lagi perkongsian bersama dengan Yati untuk kita sama-sama memanfaatkan 3 jam ini sebaik mungkin insya-Allah. Dan sebentar saja lagi kita bakal mengikuti perkongsian rancangan Tahsinul Ibadah disebabkan Ustaz tak apa nasihat hari ini dan juga Ustaz Ahmad Lutfi Muharram masih lagi di Tanah Suci Mekah setelah selesai menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah, cumanya Ustaz tak apa nasihat, tapi insya-Allah untuk perkongsian kita pada hari ini kita akan kongsikan siaran ulangan bersama dengan sahabat pendengar menerusi pengajian Matan Zubat insya-Allah untuk sama-sama kita ulang kaji perkongsian dalam bab perihal haji dan juga umrah insya-Allah. Jadi untuk anda rakan pendengar, jom ikuti perkongsiannya sebentar saja lagi. Saat ini kita dengarkan terlebih dahulu lagu pertama kita untuk pagi ini, lagu inspirasi daripada Ikhwan Fatana dengan Isteri Soleha. Semoga semua sahabat pendengar Allah takdirkan, Allah kurniakan dengan soleha insya-Allah. Teruskan bersama Yati tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Isteri soleha selayaknya Clara, untukmu jelitawa yang menjadi rebutan. Isteri soleha, budimu mempesona, menawannya bicara, dicemburui semua. Demi menjaga agama, teguh kau bertahan iman dan takwa. Kau isteri soleha yang dinanti dengan beribadi seindah bidadari. Kau rela berbakti taat pada suami, kasihmu tak pernah kan berbelah bagi. Kau isteri soleha yang dinanti, alammu dipuji, dijulang dihormati, cintamu sejati, ikhlas demi ilahi, kaulah permaisuri. Tulus bersama cinta, setiamu hingga habis usia. Kau wanita yang ku inginkan untuk ke syurga. Kau isteri soleha yang dinanti dengan peribadi seindah bidadari. Kau rela
Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih sahabat pendengar kerana terus setia bersama kami dan waktu ini bersama menerusi perkongsian Tahsinul Ibadah untuk pengajian Kitabatan Zubat kita, insya-Allah. Untuk perkongsian kita tak lain tak bukan telah pun bersedia di dalam konti untuk bersama dengan sahabat-sahabat kita. Ada Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, dan hari ini kita nak menyambung untuk perkongsian Matan Zubat dalam bab himpunan perbahasan perihal haji dan juga umrah untuk bait yang ke-519 kalau tak silap saya. Cumanya awalan ini kita mulakan dengan sedikit mukadimah. Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada Nur Hayati Paradi mengambil rancangan Tahsinul Ibadah dan sedang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin sekali lagi di dalam mukaddimah ini memetik kata-kata daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Cuma kali ini ia datang dalam bentuk syair. Iaitu Imam Syafi'i berbicara tentang menghilangkan sifat tamak. Menghilangkan sifat tamak. Dan berusaha untuk mempunyai sifat kaya diri dan tidak menjatuhkan maruah diri di hadapan orang yang tidak menghargai kita. Maka kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, amattu matami'i fa'arahtu nafsi fa inna an-nafsa ma tami'at tahunu. Aku telah mematikan sifat tamak dalam diriku. Menghilangkan. Membuang sifat tamak daripada diriku. Lalu, lantaran daripada itu, aku dapat merehatkan jiwaku. Masya Allah. Bila hilang sifat tamak, bila hilang sifat rasa tak cukup, maka jiwa akan jadi rehat. Tenang. Jiwa akan jadi tenang. Kemudian kata Imam Syafi'i lagi, sebab apa begitu? Fa innan nafsa ma tami'at tahunu. Sesungguhnya jiwa itu selagi mana dia tamak, maka dia akan menjadi hina. Dia akan menjadi rendah. Kerana kadang-kadang dengan sifat tamak dan inginkan supaya dipenuhi cita-cita, impian, hajat seseorang itu mencapai sifat tamak, maka terkadang seorang itu sanggup melanggar sempadan agama. Dia sanggup menganiaya orang lain. Hatta walaupun sehingga meninggalkan keluarga. Memutuskan persahabatan. Iaitu orang ini memiliki jiwa yang rendah. Jiwa yang hina lantaran sifat tamak yang ada dalam diri dia. Justru Imam Syafi'i berkata, fa inna nafsa ma tami'at tahunu. Kerana sesungguhnya sifat tamak itu apabila ada dalam jiwa, maka jiwa itu akan menjadi hina. Jiwa itu akan menjadi rendah. Dalam pesanan beliau lagi, beliau mengatakan, la tabzul ma'a wajhika ila man yahunu alaihi radduka.
jangan kamu gadaikan air mukamu kepada seseorang yang menolak permintaanmu adalah enteng baginya. Maksudnya kita ni tidak ada apa-apa nilai di sisi dia. Permintaan kita ni dia tak ada letak di satu kedudukan untuk dia ambil berat ke, untuk dia hargai ke, ataupun untuk dia fikirkan ke, tak ada. Menolak kita ke menerima kita ni tak ada apa-apa kesan ataupun tidak ada apa-apa penilaian dalam diri dia. Maka janganlah jatuhkan maruah kita dengan meminta daripada orang yang seperti ini. Kalaulah kita sampai suatu keadaan yang kita terdesak untuk meminta, maka mintalah daripada orang yang dia menghargai ataupun dia meletak nilai pada apa yang kita pohonkan. Paling kurang kalau kita minta daripada dia, paling kurang dia kalau tidak dapat menunaikan permintaan kita, dia merasa sedih dan seumpamanya. Sebab itu lebih mudah mungkin dengan kawan-kawan yang tertentu yang kita kenal, ataupun mungkin dengan adik-beradik, mungkin kadang adik-beradik pun tak juga. Maka lebih baik seorang itu berada dalam keadaan susah daripada dia menggadaikan maruah dirinya, iaitu dia menjatuhkan air mukanya dengan seseorang yang tak peduli pun kesusahan dia, seorang tidak menghargai pun permintaan dia. Dan satu pesanan terakhir daripada Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, mahaka jildaka mithlu dhufrika, tidak ada yang dapat menggaru kulitmu lebih baik daripada kukumu sendiri. Masya-Allah. Tidak ada yang dapat menggaru kulitmu lebih baik daripada kukumu sendiri. Maknanya kita usahalah untuk berdiri sendiri, janganlah terlalu mengharapkan orang lain, kerana mungkin setengah keadaan kita berada di zaman nafsi, diriku, dan orang tidak memikirkan tentang orang lain. Masya-Allah. Allahu Akbar. Satu ingatan, satu pesan-pesan yang baik juga untuk pagi ini sebagai motivasi untuk kita sentiasa tahu pada siapa sebenarnya kita boleh meminta pertolongan dan bantuan, insya-Allah. Ustaz, kita mulakan Ustaz perkongsian kita untuk pengajian kita dalam pengajian Matan Zubat Himpunan Perbahasan Perihal Haji dan juga Umrah. Kita dah masuk untuk bait yang ke-519 Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يرمل في ثلاثة مهرولا والمشي باقي سبعة تمهلا. Terjemahannya, sunat berlari-lari anak pada 3 pusingan pertama dan berjalan seperti biasa pada baki daripada 7 pusingan yang seterusnya. Di dalam tawaf ada beberapa perkara sunat yang disyariatkan untuk kita mengamalkannya. Antaranya adalah berlari ramal ataupun disebut sebagai harwalah, ataupun kita terjemahkan sebagai berlari-lari anak. Dalam satu riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dalam riwayat Muslim, beliau mengatakan, ramalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min al-hajari ila al-hajari thalathan wa masya arba'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam beramal, berlari-lari anak di antara Hajarul Aswad kepada Hajarul Aswad, daripada Hajarul Aswad kepada Hajarul Aswad. Bila itu? Iaitu di dalam pusingan yang ketiga pertama. Pusingan 3 pertama itu disunatkan untuk berlari-lari anak, hanya disunatkan kepada lelaki saja, tidak kepada wanita. Dalilnya adalah Nabi buat sebagai suatu ittiba', mengikuti Nabi SAW, maka disunatkan berbuat demikian. Sebenarnya berlari-lari anak ni dia dibuat untuk tunjukkan kepada orang musyrikin semasa Nabi dan para sahabat melakukan tawaf saat mereka membuka kota Mekah.
Maka Nabi berlari-lari anak untuk tunjukkan bahawasanya orang Islam masih kuat. Mereka tidak dilemahkan dengan safar yang panjang. Maka mereka masih boleh berlari lagi. Maka amalan itu dikekalkan sehinggalah hari ini. Dan berlari-lari anak ni, dia berbeza dengan berlari sungguh. Berlari sungguh ni kita buat semasa sa'i. Semasa sa'i di antara dua garisan hijau. Lampu hijau di atas kepala. Dongak ke atas, ada lampu hijau. Di antara itu disunatkan untuk kita lari. Itu memang lari. Ataupun ada pun berlari-lari anak ini dia berjalan laju dengan merapat-rapatkan langkahnya. Itu yang dimaksudkan berlari-lari anak. Sehingga kan kalau dah kita ni tidak dapat berlari anak kerana keadaan mataf, tempat tawaf itu begitu sesak. Seperti mana bulan Ramadan, seperti mana musim haji yang mendatang ini, semoga Allah kurniakan kita dapat melaksanakan haji. Begitu sesak sehingga nak berjalan pun susah, apatah lagi berlari anak. Pada ketika itu pun masih lagi kita disunatkan berlari-lari anak. Jadi bagaimana? Iaitu kita meragakan ataupun kita menggayakan lari anak tu. Acah-acah macam lari kita anak. Kita acah. Maknanya kita buat macam tu. Tapi sebenarnya tak berlari pun. Kalau dah tak boleh berlari sungguh, kita mengacah-acah dan menggayakan seperti berlari anak. Itu dia punya tahap supaya ia diamalkan juga ketika seseorang itu bertawaf. Dan berlari anak ni disunatkan di dalam apa? Di dalam tawaf yang okey. Bukan berlari anak. Apa selepasnya tadi? Selepasnya kita belum baca lagi. Baki daripada yang baki daripada tiga tu berjalan seperti biasa. Yang seterusnya adalah wal ittiba'u fi tawafin yarmulu fihi wa fi sa'yin bihi yuharwilu. Terjemahannya disunatkan beritibak, iaitu kain yang atas diselangkan di bawah ketiak kanan dan kedua-dua hujungnya diletakkan di atas bahu kiri, iaitu membuka bahu kanan semasa tawaf, yang disunatkan berlari anak di dalamnya dan semasa sa'i. Seterusnya perkara yang disunatkan ketika tawaf iaitu melakukan ittiba'. Kata pengarang wal ittiba'u fi tawaf. Melakukan ittiba' di dalam tawaf. Yang berlari anak di dalamnya tawaf. Kaedahnya begini. Hafal kaum lelaki, ittiba' ini hanya disunatkan di dalam tawaf yang selepas tawaf itu ada sa'i. Tawafun ya'qubuhu sa'yun. Wal ittiba'u fi tawafin yarmulu fihi. Jadi ittiba' itu kita akan buat di dalam tawaf yang di dalam tawaf itu seseorang itu ada melakukan sa'i. Ada melakukan sa'i. Maka di dalam tawaf itu disunatkan untuk seseorang itu berittiba'. Melakukan ittiba' di dalam tawaf yang berlari anak di dalamnya. Jadi tawaf yang mana yang kita berlari anak di dalamnya? Tawaf yang lepas dia ada sa'i. Tawaf yang selepasnya ada sa'i, tawaf itu sahaja yang disunatkan berlari anak. Maka kita dapat keluarkan satu lagi kesimpulan, iaitu berittiba' itu disunatkan di dalam tawaf yang selepasnya kita sa'i. Jadi kalau orang dia melakukan tawaf sunat, yang selepas tawaf sunat tidak ada sa'i, maka tidak disunatkan untuk dia melakukan ittiba'. Ittiba' ni apa? Ittiba' ni adalah satu keadaan yang kita
membuka. Kita membuka bahu kanan kita. Kita membuka bahu kanan kita. Kalau dalam ta'rif dia kata dengan dia meletakkan bahagian tengah ridak dia bawah ketiak dia. Kapit. Maksudnya dia buka sini, dia lalukan daripada bawah ketiak dia, kemudian dia lepaskan di atas bahu kirinya. Maka itulah ittiba', iaitu satu keadaan kita mendedahkan bahu kiri. Mudah bahasa. Ikutlah pakai macam mana, tapi bahu kiri kita itu terdedah. Bahu kanan Ustaz. Bahu kanan kita terdedah. Dan bahu kanan terdedah ni, dia adalah suatu cara berpakaian oleh ahlus syatarah. Siapa tu Ustaz? Ahlus syatarah ni orang gedebeh. Orang gedebeh. Orang susah. Kalau kita tengok orang gedebeh. Orang gedebeh. Jadi orang gedebeh ni kalau dia pakai ridak, dia buka sini. Debeh. Orang gagah perkasa. Gagah. Orang gagah, debeh. Jadi orang yang gagah ni, dia pakai ridak, dia akan buka dia punya bahu kanan dia. Dan perkara itu dibuat seperti yang saya sebutkan tadi, kenapa dilakukan ramal untuk pada ketika itu untuk tunjukkan kepada orang musyrikin, pertama orang Islam kuat, yang kedua kita ni gagah, kita tidak dilemahkan oleh peperangan ke, oleh safar yang panjang ke, tunjukkan, buka. Itu memang caranya ahli syatarah, ahli gedebeh untuk tunjukkan kepanglimaannya ataupun kepahlawanannya. Maka amalan itu terus dikekalkan sehinggalah hari ini. Persoalannya, adakah di dalam sa'i juga? Adakah di dalam sa'i juga dibuka bahu kanan? Disebut di dalam matan wa fi sa'yin, di dalam sa'i. Di dalam sa'i juga dibuka bahu kanan, ataupun di dalam sa'i juga dilakukan apa? Dilakukan ittiba'. Sebenarnya dalam mazhab al-Imam Syafi'i sendiri ada dua pendapat. Adakah ketika sa'i dibuat ittiba' juga ataupun tidak? Menurut pendapat yang mu'tamad dan rajih dalam mazhab al-Imam Syafi'i, ya, dibuka juga bahu kanan. Jadi kalaulah kita sedang bersa'i dan kita buka bahu kanan kita, ada orang tegur. Misalnya ada orang Arab tegur, dia kata tutup dalam bahasa dia ataupun dengan isyarat. Maka kita perlu faham dia bertindak demikian kerana menurut pandangan dia ketika sa'i bahu tidak dibuka. Bahu tidak dibuka. Mungkin kita ada pengalaman ditegur seperti itu, maka kita senyum, melemparkan senyuman sahaja dan kita teruskan perjalanan. Fahamlah kita bahawasanya orang itu berpendapat sedemikian. Dan kita kekal dengan apa yang muktamad dalam mazhab al-Imam Syafi'i, secara qiyas, diqiyaskan dengan tawaf, iaitu seperti mana tawaf tadi disunatkan untuk membuka bahu kanan, maka ketika sa'i juga selepasnya kita buka bahu kanan. Dan bahu kanan ni kita buka bila kita nak tawaf. Bukan semasa di Masjid Aisyah dah buka siap-siap dah. Tak. Kita tutup dulu. Bila kita nak melakukan tawaf, maka barulah kita buka. Kita melakukan ittiba' tadi. Sepanjang-sepenuhnya tawaf dan sa'i. Sepanjang-panjang tawaf dan sepanjang-panjang sa'i. InsyaAllah itu antara perkara sunatlah ketika tawaf, insyaAllah. Dan kita akan berhenti rehat seketika. Kita akan sambung selepas ini. Untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana. Bagi yang mengikuti secara langsung di FB IKIM FM saat ini, tekankan butang share supaya lebih ramai lagi dapat mengikuti pengajian kita. Untuk anda teruskan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya ke
kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta. Dia terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi perkertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan. Terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, kami umatmu, walau tak pernah melihat wajahmu, kami cuba mengingatimu, dan kami cuba mengamal sunnahmu. Kami sambung perjuanganmu, walau kita tak pernah bersuah, tapi kami tak pernah kecewa. Allah dan Rasul sebagai pembela. Tak terjangkau tinggi perkertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan. Terukir namamu di dalam Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit detik perjuanganmu, membawa cahaya kebenaran. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10 hingga 1. Bikin Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran menerusi rancangan Tahsin Ibadah dalam pengajian Matan Zubat untuk Himpunan Perbahasan Perihal Haji dan juga Umrah untuk bab yang ke-519, 520 tadi bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharam. Ustaz, kita sambung lagi Ustaz pengajian kita, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Menyambung pada perkataan Nazim pengarang, wa rak'atat tawafi min waral maqam fal hijri fal masjidi in yakun ziham. Terjemahannya, sunat mengerjakan 2 rakaat solat sunat tawaf afdalnya di belakang makam Ibrahim, kemudian hijrah Ismail dan seterusnya di dalam Masjidil Haram jika berlaku kesesakan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ambillah ataupun jadikanlah daripada makam Ibrahim itu, iaitu di belakangnya, sebagai tempat sembahyang. Jadi sembahyang apakah yang dilakukan di belakang makam Ibrahim? Iaitu sembahyang sunat tawaf. Sembahyang sunat tawaf ini ada 2 pendapat tentang hukumnya. Adakah ia wajib ataupun ia sunat? Berdasarkan yang mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i seperti disebut dalam kitab Minhajul Talibin oleh Al-Imam Nawawi, hukumnya adalah sunat. Hukumnya adalah sunat. Letak
tempat yang afdal untuk melakukan 2 rakaat itu di belakang makam Ibrahim. Itu bukan wajib, tetapi afdal. Sebab itu dinyatakan kalau tak dapat semayang di belakang makam Ibrahim, fal hijri, sembahyanglah di Hijr Ismail. Semayang di Hijr Ismail, lengkungan separuh tu. Lengkungan. Di dalam. Oh, Masya Allah. Kalau boleh. Sekarang memang tak boleh. Kalau di dalam Hijr sekarang tak boleh masuk. Kalau di belakang Hijr juga tak dapat buat, sembahyanglah di dalam Masjidil Haram di mana-mana bahagian pun. Kalau itu pun tak dapat dibuat, kerana faktor ziham, faktor sesak, maka kita semayanglah di mana-mana tempat di dalam tanah haram, hatta di hotel pun. Kalau itu pun tidak sempat ataupun tidak berpeluang, sebenarnya sembahyang sunat tawaf ni tidak ada masa tamatnya melainkan mati. Kita tak sempat melakukan sembahyang sunat tawaf selepas melakukan tawaf wada'. Tak sempat. Di masjid tak sempat, di hotel tak sempat, di airport tak sempat. Kita masih boleh buat hatta di Malaysia. Dah balik tanah air pun. Di mana-mana sahaja, dan waktunya tidak pernah tamat melainkan dengan kematian kita sahaja. Dan perlu ambil berat untuk sembahyang sunat tawaf, kerana ada pendapat yang mengatakan sembahyang sunat tawaf itu hukumnya adalah wajib. Cuma kita dapati ada sebahagian orang yang begitu berusaha untuk sembahyang di belakang makam Ibrahim sehingga kan menyebabkan gangguan kepada orang lain yang ingin bertawaf. Sebab itu sembahyang sunat tawaf di belakang makam Ibrahim adalah afdal kalau ia tidak ada kesesakan, kalau ia tidak mengganggu pergerakan orang lain, tidak mengganggu tawaf orang lain. Maka tak perlulah kita, orang Kedah kata, pulun juga nak buat. Jangan pulun sangat nak buat sampai kita blok pergerakan orang lain. Kalau kita tak dapat sembahyang dekat dengan makam Ibrahim, kita sembahyang bertentangan dengannya tapi agak jauh. Iaitu di dalam lingkungan yang dibataskan. Dia ada tali yang membataskan. Di situ memang dikhususkan untuk solat kan. Solatlah bertentangan dengan makam Ibrahim, itu pun boleh. Tapi kalau tempatnya penuh, maka kita tak perlu pulun, kita tak perlu takalluf nak juga sampai kita tolak, tak perlu. Tidak perlu. Kita semayanglah di mana-mana bahagian di tempat tawaf tersebut. Kalau itu pun tak boleh, semayanglah di dalam masjid. Kalau itu pun tak sempat, semayanglah di mana-mana bahagian di tanah haram. Dan kalau itu pun tak sempat, buatlah bila-bila sempat, insya-Allah. Kemudian wabata fi minan bilaili arafah wa jam'uha biha wa bil muzdalifah. Terjemahannya, bermalamlah di Mina pada malam Arafah dan solat jamak di sana dan di Muzdalifah. Wa jam'uhu biha wa bil muzdalifah. Seterusnya bermalam di Mina. Bermalam di Mina. Jadi bermalam di Mina ni pada hari Tarwiyah. Apa dia sebut apa? Hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah ni maksudnya hari ke-8. Hari ke-8. Kita akan berwukuf di Arafah insya-Allah pada tahun ini pada hari Jumaat. Insya-Allah. Jadi didoakan supaya dapat mengerjakan haji. Pada hari yang ke-9 wukuf lepas Zuhur sampai subuh. Itu waktu dia. Dan malam tu, contohnya ni Zuhur ni Zuhur hari Arafah. Malam tadi. Malam tadi itu hari ke-8. Maka kita disunatkan untuk bermalam di Mina. Dipanggil bermalam di hari Tarwiyah. Bermalam di hari Tarwiyah yang Nabi buat. Okey, kita cerita perjalanan haji Nabi. Hari ini hari ke-8 Zulhijjah, esok hari ke-9, hari ke-8
Nabi SAW sudah keluar menuju ke Mina. Hari ke-8 Nabi SAW sudah keluar menuju ke Mina. Nabi keluar, Nabi semayang Zuhur dengan Asar, semayang jamak. Nabi semayang Maghrib dan Isyak, sembahyang jamak. Kemudian esok paginya sebelum Zuhur menuju ke Arafah, kemudian sebelum Zuhur solat dulu, kemudian maksudnya bila azan baru masuk ke Arafah, kemudian mengerjakan solat, kemudian berkhutbah, khutbah dulu, kemudian mengerjakan solat. Itu yang apa? Maka itu yang berlaku. Bermalam di Mina hari Tarwiyah. Tetapi secara umumnya perjalanan jemaah kita melalui TH tidak ada bermalam di Mina pada hari Tarwiyah. Tidak ada. Secara umumnya. Kecuali pakej-pakej yang tertentu, tapi secara umumnya tidak ada amalan ini. Mungkin faktor jemaah yang ramai, masalah pengurusan. Tapi kalau kita mempunyai peluang, contohnya kita pergi dengan pakej, kita pergi sendiri ke Haji Furada, maka kita cubalah buat tu, bagi boleh juga bermalam di Mina pada malam Arafah ataupun pada hari ke-8, kerana ia adalah sesuatu perkara yang sunat. Kemudian disebutkan juga di sini disunatkan untuk melakukan solat jamak di sana. Biha itu merujuk kepada di Mina dan juga di Arafah. Di Mina dan juga di Arafah dan juga di Muzdalifah. Di dalam matan ini disebut semayang disunatkan dibuat secara jamak di Mina. Mina tu bila? Mina tu maksudnya di malam Arafah. Okey? Malam Arafah maksudnya malam yang esoknya Arafah. Itu maksud malam Arafah dalam matan ni. Kemudian di Arafah sendiri, kemudian di Muzdalifah, iaitu selepas Arafah. Di Arafah, Nabi SAW melaksanakan jamak takdim. Dan di Muzdalifah, Nabi SAW melaksanakan jamak takhir. Melaksanakan jamak takhir. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang berlakunya Nabi SAW masuk ke Arafah ini selepas daripada Zuhur. Selepas daripada Zuhur, Nabi SAW masuk ke sana. Tetapi kalau saya nak sebut perjalanan jemaah kita begini. Perjalanan jemaah kita yang pengalaman sebelum ini akan masuk ke Arafah iaitu pada hari ke-8. Hari ke-8 dah masuk dah Arafah. Yang afdalnya sebenarnya adalah masuk ke Mina dulu. Tapi perjalanan jemaah kita dah masuk Arafah dah pada hari ke-8. Dan bermalam satu malam di Arafah. Di Arafah. Tunggu daripada pagi sampailah Zuhur, iaitu Zuhur baru bermula waktu wukuf. Kemudian akan dilaksanakan semayang jamak takdim di sana. Dikerjakan khutbah. Kemudian saat khutbah yang kedua dilaungkan azan, kemudian iqamah, dan selepas habis semayang maka kita sibukkanlah diri dengan amal, sibukkan dirilah dengan amal sampai menjelang maghrib. Cuma ada sebahagian jemaah dia akan bertolak awal sebelum maghrib. Ini pengalaman dahulu, tapi mungkin ada tertib yang baru, hanya bergerak selepas maghrib. Selepas itu akan menuju pula ke Muzdalifah. Berwukuf di Arafah adalah rukun, dan bermalam di Muzdalifah itu hukumnya adalah wajib di dalam amalan-amalan haji. Kemudian masalah sembahyang jamak tadi, dalam mazhab Imam Syafi'i, sembahyang jamak yang dibuat di Arafah dan di Muzdalifah itu kita telah nyatakan sebabnya adalah kerana Nabi musafir. Kerana Nabi sebagai musafir, bukan kerana Nabi buat haji.
Sebab dalam mazhab al-Imam Abu Hanifah dan satu pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i, sebab apa sembahyang jamak dekat Arafah ni? Sebab buat haji. Haji itu jadi sebab boleh sembahyang jamak. Haji itu jadi sebab boleh sembahyang jamak takhir di Muzdalifah. Tetapi pendapat itu dhaif. Pendapat yang muktamad sebabnya adalah musafir. Oleh kerana itu, kalau berdasarkan asal mazhab al-Imam Syafi'i, orang yang dah lama dah duduk di Mekah, kemudian bila masuk hari haji pergi ke Arafah, dia sebenarnya Mekah dengan Arafah ni tidak sampailah 2 marhalah. Berdasarkan prinsip asal mazhab al-Imam Syafi'i, tidak boleh sembahyang jamak di Arafah dan tidak boleh sembahyang jamak di Muzdalifah. Kerana mereka bukan musafir dan bukan situasi itu hujan. Tetapi yang dianjurkan oleh tabung haji untuk jemaah kita dibuat jamak juga atas dasar yang disebut sebagai masyaqqah. Itu yang saya ingat, masyaqqah. Tetapi sebenarnya yang lebih baik lagi adalah kita mengatakan kalau jemaah nak buat sembahyang jamak itu bukan atas dasar masyaqqah, sebab dasar masyaqqah ni tidak ada di dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Yang ada, kita boleh melaksanakan jamak apabila permusafiran kita itu walaupun tak sampai 2 marhalah. Ada satu pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i, kita boleh sembahyang jamak walaupun musafir kita tu tak sampai 90 km. Maka sebenarnya mentaujihkan ataupun menyatakan sebab apa jamak di Arafah dengan Muzdalifah itu lebih baik dikatakan kalau kita nak amalkan juga, iaitu sebagai mengamalkan pendapat yang kedua yang mengatakan boleh sembahyang jamak kalau seorang itu melakukan musafir walaupun musafir itu tidak mencapai 2 marhalah. Dan secara tidak ada khilaf, jamak itu dibuat secara tamam. Yang dilaksanakan oleh jemaah pun jamak tamam. Jadi siapa yang dia nak melakukan jamak, dia akan diberi taklimat awal oleh pembimbing, dan kita boleh niatkan apa yang ditaklidkan tadi, iaitu atas satu pendapat jamak dalam musafir yang kurang daripada 2 marhalah. Dan ada sebahagian orang tidak mahu mengamalkan jamak tersebut. Dia kekal nak sembahyang dalam waktu. Maka itu terpulang pada dia. Boleh juga Ustaz. Boleh juga. Dan saya ketika melakukan haji, saya tidak melakukan jamak. Ketika di Arafah pun tidak melakukan jamak, dan ketika Muzdalifah pun kita tidak melakukan jamak. Tapi secara umumnya yang dinasihatkan begitulah. Tapi kalau kita nak amalkan, kita kena tahu dulu tempat letak amal tersebut. Kerana yang dalam mazhab Imam Syafi'i, jamak ni hanya 2 sahaja. Sama ada seorang itu bermusafir ataupun seorang itu berada dalam keadaan hujan, dan satu lagi keadaan iaitu apabila sakit. Ya, Masya Allah ilmu juga untuk rakan pendengar kita. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan, dan kita sampai ke hujung. Ustaz, sebagai penutup mungkin pertemuan kita pada hari ini, sedikit kata-kata akhir daripada Ustaz untuk rakan pendengar kita. Silakan Ustaz. Niyatul mu'min khairu min amali. Kita biasa dengar kata-kata ini yang diriwayatkan sebagai hadis. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Dalam satu peristiwa, Nabi SAW menyebut tidaklah dalam satu peperangan, Nabi kata kepada sahabat, tidaklah kamu melalui satu lembah, tidaklah kamu melalui satu jalan, lebih kurang mafhum hadisnya, melainkan mereka akan bersama dengan kamu. Maksudnya, ada manusia-manusia yang tidaklah kamu melalui mana-mana lembah, kamu melalui mana-mana jalan, melainkan mereka itu dikira bersama kamu, sedangkan mereka tak pergi. Apa yang menghalang mereka daripada pergi? Habasahumul marad ataupun habasahumul uzur. Yang menghalang mereka daripada dapat pergi itu adalah uzur, ataupun yang menghalang mereka pergi itu adalah disebabkan sakit. Keinginan nak pergi, tetapi ada halangan-halangan. Kalaulah bukan kerana halangan itu dah melompat, dah sampai,
maka kalau kuat keinginan dia, kalau kuat niat dia, maka walaupun kita tidak berada di sana, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengira kita seperti berada di sana. Jadi sesiapa yang menyimpan keinginan yang tinggi untuk melaksanakan haji tapi tidak berpeluang, dia simpan keinginan tu, dia kuatkan keinginan tu, mudah-mudahan Allah bagi pahala niat untuk dia. Dan kalau dia belum sempat melakukannya dan dijemput oleh Allah, mudah-mudahan dia dikira mendapat pahala orang yang melaksanakan ibadah haji. InsyaAllah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan dan perkongsian ilmu pada hari ini. Sampai bertemu lagi minggu hadapan untuk sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Rinduku bagai titis hujan, takkan akan wujud di tanah kering gersang. Ku damba ada cinta yang mekar bersemi di dalam lubuk hati yang terdalam, hanyalah kasih padamu. Takkan mudah kasih padamu, biarpun sepi dan sengsara. Tanpamu rapuh jiwaku, tak rela hati menjadi debu. Tanpamu hidup jadi resah, gundah gulana jiwa aku mula rebah. Terumbang ambing hati pasti aku lemah, rasa remuk di dada, pilu hati tak ingin hilang kau yang teragu. Dalam hidupku kaulah cahaya, tangisku hanya kepadamu. Kau rela hilang semua, asalkan engkau di sisiku. Kasih sayangmu akan rasa, cinta yang hadir bagaikan mutiara. Indahnya sinaran menghidupkan nadiku, mogakan manisnya tetap ku